agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita mengaji dalam ilmu nahu, man talabal ilmi, ilmi yakni alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah terkena kepada apa? Terkena kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, setelah sekian lama kita tidak bertemu dan tidak bertentang mata, jadi alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan berkat pertemuan kita, sama ada di alam maya ataupun kita berada di dalam sebahagian daripada taman-taman syurga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi peluang dan ruang kepada kita. Mudah-mudahan ada sedikit futuhul arifin, sedikit keterbukaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita faham akan agama, untuk memberikan sedikit kekuatan kepada kita untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kata Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang menghendaki akan Allah Subhanahu wa ta'ala cerdik, faham, faqih, reti dalam bidang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, walau macam mana latar belakangnya sekalipun, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan beri. Lihat bagaimana sirah nabawiyah dalam Qisasul Anbiya menceritakan tidak ada zaman, tidak ada masa paling teruk manusia, paling jahil manusia, bahasa kasarnya minta maaf lah, paling bangsatnya manusia adalah di zaman baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu di zaman jahiliyah. Punya garamnya, punya gangsternya, punya jahatnya, sampai bunuh orang, belah kepala, ambil tengkorak, bubuh arak, bubuh wine dan sebagainya, minum di dalam tempurung ataupun kita katakan tengkorak manusia, menandakan aku paling hebat. Aku boleh bunuh orang, aku boleh tikam orang, dan aku ni tadi boleh khianat orang. Aku belah kepala dia, aku belah muka dia, aku ambilkan tempurung kepala dia, kemudian aku tuangkan arak, aku tuangkan minuman yang memabukkan, kemudian aku minum. Maka itulah zaman yang paling teruk. Tetapi dengan sekelip mata, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala terbalikkan suasana, Allah Ta'ala terbalikkan satu fenomena. Tidak ada zaman yang boleh beat, yang boleh lawan, yang boleh challenge zaman paling terbaik, zaman paling afdal yang Nabi SAW sebutkan, afdalu qarnin, seafdal kurun, seafdal masa, seafdal ketika adalah di zaman aku, kata baginda Rasulullah SAW. Sekelip mata. Zaman Nabi Allah Musa, zaman Nabi Allah Lut, tak boleh challenge lagi jahiliah zaman Nabi. Zaman Nabi Lut, ya Allah, cinta sejenis. Apa lagi? Zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam, isteri dan anak-anak pun tak nak ikut. Kalau fikir-fikir Nabi ni, adakah itu zaman paling teruk? Teruk juga. Tapi zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum disebarkan dakwah, sebelum sampai ajaran Islam, itu zaman paling teruk sekali. Kemudian Allah Ta'ala tukarkan dengan sekelip mata. Maka alhamdulillah, hari ini dapatlah kita mendapat satu kekuatan, satu syafaatul uzma yang dipanggilkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berada di dalam ruang legar kita, ingatlah bahawasanya salat adalah amalan yang Allah Taala akan tanya pertama sekali. Berapa ramai hari ini manusia tak salat? Kita duk kata datang masjid, kita duk kata datang surau. Kalau buka masjid, buka surau, datang fitnah. Berapa ramai hari ini manusia yang tak salat dekat luar sana? Apa itu bukan fitnah? Apa itu kejayaan? Berapa ramai hari ini hadirin hadirat penonton yang dirahmati oleh Allah, manusia tak salat hari ini? Berapa ramai? Sehingga Syekh Daud Al-Fatani sebut, maksiat yang paling besar, maksiat yang paling tinggi sekali adalah manusia yang meninggalkan kewajipan salat fardu 5 waktu sehari semalam. Sehingga kan siapa? Baginda Rasulullah sebut dalam kitab Zahratul Murid. Nabi kata apa?
Dua amalan yang akan memusnahkan kehidupan manusia dan akan menjadikan manusia tadi itu mati dalam su'ul khatimah. Allahu Akbar. Nah, dua keadaan, dua situasi. Nah, pertama sekali adalah manusia yang akan mati dalam su'ul khatimah. Siapa? Manusia yang menderhakai kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah min zalik. Nah, hari ni dah ada tak orang derhaka mak ayah? Sehingga ulama kata, sekiranya kalian semua sebagai anak, kalian ada ibu, kalian ada ayah, ibu dan ayah kalian sampai takut, sampai segan, sampai malu, sampai tak berani untuk tegur, bang, janganlah buat macam tu bang. Kakak, jangan buat macam tu. Adik, jangan. Mak ayah kita sampai takut sebegitu rupa. Kata ulama, hati-hati, kalian sudah masuk daripada golongan anak yang menjadi derhaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai ni? Nah, nak tegur anak tak tutup aurat. Tak beranilah ustaz. Takut kan tegur tak balik rumah ustaz. Takut nanti tegur, kakak, pakailah elok-elok sikit. Kan? Face mask tu boleh pakai, takut, SOP ikut. Bukan kata salah, bagus. Nah, tetapi kenapa kerudung tak pakai, jilbab tak pakai, tudung tak pakai? Nampak? Ni kita ni tadi panggilkan sidang penonton yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di dalam satu suasana, kita berada di dalam satu keadaan zaman fitnah. Sebab tu yang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita adalah orang yang menderhakai kepada kedua ibu bapanya. Satu. Dan yang kedua siapa dia? Nah, golongan yang kita katakan su'ul khatimah. Ni kita nak bicarakan ni. Nah, tidak lain dan tidak bukan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang meringan-ringankan bab solat. Hari ni orang malu tak solat, tak datang Jumaat. Tak malu. Nah, ustaz bertugas di satu tempat. Dijemput di Putrajaya satu ketika. Nah, tak malu. Setentang dengan kita naik atas mimbar jadi khatib, ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Setentang dengan mata kita takdir Allah Taala buat pada kita, sendiri tu kedai mamak, kedai minum lah, lunch hour ni. Nah, lelaki segerombolan manusia sedang kerja. Nah, pakai baju kemeja dan sebagainya. Nah, duduk berbual ketika mana kita sedang baca khutbah, tak ada rasa segan. Kalau kita pergi tanya dekat situ, bang, kenapa tak solat? Ustaz, dah penuh lah ustaz. Kenapa tak pergi solat tu? Bang, ustaz, dah kunci dah pintu pagar. Kita akan tahu jawapannya. Tapi takkan tak ada rasa sekelumit di dalam jiwa kita, sanubari kita, bahawasanya kita hormat orang akan sembahyang. Atau tak cerita lagi masuk dalam bab perbahasan masbuk muafiq. Nah, apakah masbuk? Apakah muafiq? Kena tahu. Nah, masbuk orang yang ada masa hendak membaca Al-Fatihah qadar pertengahan di dalam qiyam bersama dengan imam. Nah, masbuk pula orang tak ada masa untuk membaca Al-Fatihah qadar pertengahan di dalam qiyam bersama imam. Kalau dia ni tadi datang lambat, tengok imam dah baca dah, lam yalid wa lam yulad, dia pun masuk, angkat takbir, jangan baca benda yang sunat. Kata ulama di dalam kitab Masbuk dan Muafiq, dia tulis dekat sini, kata Syekh Shibram Malisi. Nah, ulama yang duduk di bawah mazhab Syafi'i, dia panggil mujtahid tarjih. Nah, dia kata apa? Sunat meninggalkan benda yang sunat apabila kita sudah datang lambat, yakni kita ini tadi tengok imam hampir rukuk, maka kita tak perlu untuk membaca iftitah, tak perlu membaca ta'awuz. Apa ta'awuz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan baca. Tengok dah imam, lam yalid wa lam yulad. Allah ustaz, kan biasa kita ni tahu ustaz, imam tanggung Fatihah kita. Betul. Imam tanggung, tetapi sejauh manakah qadar dia? Masuk, angkat takbiratul ihram,
terus kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah setakat mana yang kita dapat. Itu yang kita nak bicarakan pada malam yang mulia ini, sidang hadirin hadirat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nak kena tahu juga seperti mana yang terkandung di dalam kitab kita. Tengok, dan mengetahui ia akan bahawasanya jika adalah kemegahannya sampai sujud baginya manusia. Allahu Rabbi. Ingat, di dalam kehidupan kita, di dalam situasi kita, sujud hanya milik mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Habis itu Ustaz, yang kita mengaji itu Ustaz, Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat, yakni ketika itu Azazil, setengah kata Iblis laknatullah, suruh sujud kepada Nabi Adam. Tu sujud apa Ustaz? Yakni sujud atas jalan penghormatan, bukan sujud atas jalan peribadatan. Tu kena beza tu. Macam lagu raya biasa kan. Kan ku sujud di kakimu bila. Kan dah tukar lagu tu. Tidak ada istilah sujud bagi sesama makhluk. Tidak ada. Dan mengetahui ia akan bahawa jika adalah kemegahannya sampai sujud baginya, manusia nescaya tiada berkekalan ia kerana ia akan mati. Semua manusia ni tadi akan mati. Semua manusia akan merasai, kita katakan, keperitan sakaratul maut. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi." Jadi dia kata dekat sini, bahawasanya kita katakan manusia ni tadi semua tak lepas lari daripada untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lepas. Apabila kita maklum, kita faham, kita reti, kita tahu, tidak ada nisbah yang paling besar, tidak ada kemegahan yang paling besar, yakni selain sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi kata, bila mana masuk sahaja seseorang di dalam kubur, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Apabila masuk dalam kubur, takkan terlepas daripada 4 posisi, bukan 4 kali. Kalau sembahyang tu 3 rakaat, 3 lah. Kalau sembahyang tu 4, 4 lah. Kalau solat tu 2, 2 lah. Tak boleh lari. Pertama, angkat tangan takbiratul ihram. Okey, bagi orang lelaki, tapak tangan menghadap kiblat. Ini cara dia. Tapak tangan, jangan tapak tangan masuk, tapak tangan ke arah pipi. Ada yang genggam, Allah tak tahulah genggam ada apa, emas mungkin dalam tangan tu. Kan? Macam-macam keadaan. Allahu Akbar. Dan kalau mengaji dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari, celah-celah jari ni bagi orang lelaki renggangkan sedikit. Renggangkan sedikit celah jari. Okey? Kalau bagi orang perempuan, rapat. Dan sekadar di dada sahaja. Kalau kita orang lelaki muslimin,
Allah. Dan hujung jari kita ni sekadar kena dekat cuping. Bawah sikit pun tak apa. Nah, bawah sikit. Allah. Boleh? Tak ada masalah. Nah, ustaz, saya ni angkat tangan tak sampailah ustaz. Tak ngam-ngam. Bukan suruh ngam-ngam. Suruh sekadar ketinggian tu tadi seolah-olah menggapai kepada cuping telinga kita. Ha, biasa cuping telinga kita lah, golek-golek parah rahang kita ni je. Kan? Jarang cuping telinga ke bawah kecuali apa? Ada suku kaum kat Sarawak tu lainlah. Nah, apa suku kaum Bidayuh ke, wallahualam. Nah, yang angkat sikit itu tidak macam tu. Maksudnya nak gambarkan pada itu posisi pertama. Sebab macam-macam. Nah, dan sunat bagi orang yang nak solat, yakni sebelum angkat takbir, sebut perkataan amantu billahi wa rasuli. Sebut perkataan. Nah, sunat. Contohlah kita cerita bukan musim PKP. Nah, sawfakum wa'tajud rahamkumullah. Saf, lurus dan rapat-rapatkan. Kita akan baca apa? Kita akan baca surah An-Nas untuk elakkan was-was. Itu satu. Ini ustaz terima ijazah daripada Baba Ais panjang, baca amantu billahi wa rasulih. Pendek. Nah, amantu billah, aku beriman dengan Allah dan Rasul. Insya-Allah di dalam solat kita takkan berlaku keliru. Ini dua apa? Rakaat takkan keliru. Nah, kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita punya asyik terfikir, kita punya fikiran melayang, kita punya peribadatan kita tak fokus. Sebab tu ulama bawakan guide, jalan kepada kita. Amantu billahi wa rasulih. Baca sebelum. Nah, ustaz saya tak nak baca lah ustaz. Tak ada masalah, bukan wajib. Jadi angkat tangan ni tempat yang pertama. Satu. Yang kedua nak rukuk. Tak kira rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Kalau semayang 4 rakaat. Kalau semayang tu 2, subuh 2. Ustaz, kalau tak lama lagi nak temu dengan tarawih. Nah, sama. Nah, ustaz, saya ni ustaz nak buat solat sunat hajat lah ustaz. Nah, ni tak lama lagi anak saya, anak buah saya, nah, sepupu saya ustaz akan menghadapi SPM ni, tak lama lagi ni. Nah, bulan 2 ni kalau tak silap ni, berapa hari bulan ni? Nah, akan menghadapi SPM. Ustaz nak buat semayang hajat lah ustaz. SPM bila? Untuk last year punya, tahun lepas 2020. Tapi sebab Covid, tak ada masalah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Rukuk. Nah, angkat tangan. Jangan lepas. Ada setengah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia lepas tangan dia. Jangan tu bukan kata tak sah, gugur ataupun luput pahala. 2 dah. Nah, yang ketiga i'tidal. Nah. I'tidal. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. I'tidal. Nah, sebab ni yang Nabi SAW aja. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu melihat akan aku salat. Jadi kita tak nampak Nabi salat, maka ulama bawa pada kita. Sebab tu jangan hari ni sesuka hati kita, mulut kita. Alah ustaz, 4 mazhab ni bukannya maksum ustaz. Buat dosa juga. Mazhab Hambali, Hanafi, Syafi'i. Nah, Imam Malik ustaz, alah, lebih baik kita ikut direct kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara bercakap tu macam betul dah, tapi dia panggil abang tu abang mabuk ketum dia panggil. Nah, nah, abang nak tunjuk cerdik. Nampak? Orang nak tunjuk cerdik, manusia mu ingat apa manusia yang buat tu? Ulama-ulama mujtahid mutlak tu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa mereka tidak ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, kalau like page Maulana Husin. Nah, ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengaji keempat-empat mazhab, dia kata semakin aku mengaji hadis, semakin aku yakin dan jelas. Nah, semakin nampak dia sebut perkataan tahqiq.
semakin tahqiq bahawasanya empat mazhab ni tadi semuanya ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan duk bersangka kita ni tadi orang yang dekat dengan Nabi sedangkan kita tidak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat solat jaga kita. Nah, hari ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, minta maaf bukan saya nak kata semua segelintir. Kenapa hari ni kadang-kadang setengah tempat kita tengok macam contoh workshop kereta. Nah, pemain-pemain kereta. Nah, ustaz, saya ni ustaz, customer saya hutang lah ustaz, tak bayar-bayar lagi. Sebab apa? Hubungan dengan Allah. Ustaz, saya buka kedai welding ustaz. Saya buat pagar, saya buat grill, saya buat tingkap ustaz. Nah, ustaz, ada orang pau saya lah ustaz. Nah, baru ni sahabat saya hantar dekat Melaka. Nah, saya dapat jemputan satu tempat di Melaka lebih kurang awal tahun baru, tahun 2021 ni. Nah, dapat satu jemputan. Nah, sahabat ustaz ni ustaz juga. Dia tuan kedai. Nah, dia bagi sewa pada seorang hamba Allah. Hamba Allah tu tadi buat kedai welding. Nah, ada seorang hamba Allah, minta maaf lah sebut ni. Nah, ada Chinese. Hantar WhatsApp pada dia voice note. Dia kata, lu tolong bikin ini grill. Lu sudah datang ukur rumah gua. Lu tolong bikin, kasih siap. Kalau tak siap, gua akan kunci lu punya kedai. Ni ustaz ni, sahabat ustaz ni, dia ambil handphone dia dengarkan pada saya. Nah, ustaz bukan, dia ceritalah dalam tu. Nah, tapi handphone sahabat ustaz ni, cerita ustaz bukan saya tak nak buat ustaz. Masalahnya kalau saya buat RM 5,000 lah contoh, kos. Dia takkan bayar 5,000 ustaz. Dia bayar 2,000 apek Cina ni. Kadang-kadang 2,500. Tak lepas modal saya. Saya pun potong apa sahabat saya tu cakap. Ustaz, sekejap, anak nak tanya. Pekerja ustaz tu, bukan pekerja lah, orang yang menyewa kedai ustaz tu, minta maaf dah, anda nak tanya ustaz ni. Nah, dia orang Melaka juga, minta maaf saya nak tanya ustaz. Dia jaga tak solat fardu 5 waktu? Ustaz, minta maaf lah ustaz, anda dah pesan dengan dia banyak kali. Secara jujurnya ustaz, anda masuk bengkel dia, sejadah pun tak ada. Ruangan solat pun tak ada ustaz. Sebab tu apa benda yang kita buat, apa benda yang kita perlakukan cari nafkah, orang khianat kita, orang buat benda tak elok pada kita, jangan salah orang lain. Tengok nilai diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kena tengok sebab tak ada perlindungan. Nah, tak ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dikata dekat sini, dalam solat kita ada 4 posisi. Nah, sempat saya tobet lah. Nah, sempat saya buat catatan. Takbiratul ihram 1. Yang kedua nak rukuk. Yang ketiga i'tidal. Nah, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan. 3. Dan yang keempat selepas duduk, yakni selepas baca tahiyat awal. Selepas baca tahiyat awal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak naik pada rakaat yang ketiga. Jadi benda ni tak ada sembahyang subuh lah. Yang ada zuhur, asar, maghrib, isyak. Kerana subuh tak ada tahiyat awal. Okey? Jadi sedang duduk tahiyat awal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, naik rakaat yang ketiga. Allah, angkat tangan. Sambil nak naik berdiri qiyam tu, Allahu Akbar. Maknanya kita faham ini 3. Kejap lagi nak naik 4. Contoh. Kita sembahyang isyak lah. Nah, nak naik kepada 4. Sekarang ni dah sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nak naik kepada rakaat yang seterusnya, tak perlu angkat tangan. Kata Syekh Ramli dalam kitab Nihaya, ni bawa batal kita tu salah. Kalaulah kedua-dua tangan kita bergerak ni, kedua-dua pada masa yang sama, contoh kepala kita bergerak. Ingat, kepala anggota besar, jari anggota kecil. Ustaz, saya gatal lah garu kat sini banyak kali. Ni, berulang-ulang kali. Ya Allah ustaz, nyamuknya ustaz. Berulang-ulang. Kalau kira dah berapa kali dah ni? Tak, dia panggil sekali saja. Sebab anggota kecil. Berulang. Tapi kalau tangan, mula-mula pipi, lepas tu hidung, apa tu janggut pula.
Tu 3 kali batal berturut-turut. Jadi kata Syekh Ramli dalam kitab Nihayah, sekarang ni kau pergi naik rakaat keempat. Kenapa nak angkat tangan juga? Tak perlu, terus masuk saja. Allahu Akbar, terus masuk sahaja. Kata Syekh Ramli, kalau angkat juga, contoh. Sebab angkat tu bukan pada tempat dia. Kau pun gerak kepala. Batal solat. Hal keadaan kau tak tahu sebenarnya solat kau batal. Ini bahaya. Macam kita iktidal lah. Sami Allah liman hamidah. Huyung. Hayang. Tangan. Dikir barak. 1, 2, 3. Ni Syekh Ramli cerita 2 ni pergi belakang dah 2. Sebab dia 2, kanan 1, kiri 1. Tapi Syekh Ibnu Hajar tak, dia kata 1 je. Sebab sekali pergerakan. Syekh Ramli dia kata 2 sebab tangan kanan dan tangan kiri. Turun balik. Naik balik, dah 4 dah. 4. Sekarang dalam mazhab kita 3 kali berturut-turut batal. Sebab tu i'tidal jangan goyang-goyangkan tangan. Matikan terus dekat peha kita. Sami Allahu liman hamidah. Kecuali dia ada penyakit lain cerita. Ada orang memang tak boleh stop tangan dia. Orang panggil apa? Parkinson, Allahualam lah. Macam-macam penyakit lah. Memang dia tak boleh nak kontrol. Ada. Macam arwah makcik saya lah. Dia kena kanser payudara. Minta maaf lepas dia buat pembedahan pada bahagian nerve kepala dia. Minta maaf tuan-tuan. Dia tak boleh nak stopkan dia punya pergerakan. Dia asyik kepala dia. Dia dah bedah. Dia tak boleh stop. Saya pun tanya dia, "Anti, kenapa anti tak boleh stopkan anti punya pergerakan kepala?" Anti pun tak tahu lalang. Dia panggil saya Alang. Anti pun tak tahu lalang. Dia memang gerak sendiri. Dia memang macam, dia tak boleh kontrol. Itu lain cerita. Jangan pula pergi dekat orang tu. Mak apa? Gerak kepala ni batal ni 3 kali berturut-turut. Tu tidak termasuk daripada perbahasan yang kita cerita. Sebab tu 4 posisi bagi orang yang sedang solat. Angkat takbiratul ihram 1, kemudian nak rukuk 2, kemudian i'tidal 3, tangan tu angkat. Dan yang keempat, ketika mana duduk tahiyat awal nak naik kepada rakaat yang ketiga. Habis. Demikian juga sekalian yang sujud kepada, maka betapa suka dengan kemegahan dunia yang binasa, yang menyebabkan hilang kemegahan akhirat yang berkekalan. Ingat kata Buya Hamka, pegang perkataan ni. Dengar elok-elok. Siapa yang jual dunia untuk akhirat, dia akan dapat dua-dua keuntungan. Siapa yang jual akhirat untuk dunia, dia akan mendapat kedua-duanya rugi. Saya ulang balik. Saya ulang balik kata Buya Hamka. Siapa yang jual dunia dia untuk akhirat, maka dia akan untung dua-dua. Maksudnya untung dua-dua apa? Dia akan berjaya dunia, dia akan berjaya akhirat. Dia akan untung dunia, dia akan untung akhirat. Itu maksudnya. Dia jual dunia untuk akhirat. Biarlah Ustaz, tak apalah. Kalau bukan hak saya tak nak ambil Ustaz. Contoh, orang bagi bantuan. Tak apalah Ustaz, saya rasalah dalam taman saya ni, dalam kampung saya ni, dalam mukim saya ni Ustaz, ada lagi yang lebih memerlukan. Minta maaf Ustaz, tak apalah. Ustaz cuba cari orang lain lagi. Kelah orang ni. Sebab apa? Sebab dia jual dunia untuk akhirat. Tapi dia jual, siapa dia yang jual akhirat untuk dunia. Kalau hari ni orang panggil apa? Orang panggil Allah setengah sebut penunggang agama. Setengah sebut. Buat itu, buat ini. Bukan kita gana nak katakan guna jalan ukhrawi tu, tak. Nak buat satu perkara yang atas jalan maksiat, nak buat satu perkara yang kita kata
dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia jual dia punya syurga untuk dunia. Maka kata Buya Hamka, manusia ni rugi dua-dua. Hati-hatilah sekarang ni. Musim-musim Covid kita ni. Kan? Nah, masjid tutup berapa lama dah masjid tutup? Dihadkan lagi. Kadang-kadang heranlah saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekolah kena Covid. Ada sekolah kena Covid. Belajar-belajar SPM continue. Kilang. Lepas tu ada setengah sahabat ustaz lah. Hak jenis backing sikit. Hak jenis garang sikit. Alah ustaz, masjid ni tutup sebab tak jana ekonomi je ustaz. Cuba jana ekonomi sehari 1 juta bagi dekat kerajaan. Contoh. Dia direct. Kalaulah masjid surau jana ekonomi ustaz, buka masjid surau ni, tu kata dia dah. Tapi kalau kita tengok sehari demi sehari, hampir setahun lebih dah tuan-tuan. Solat pun ada penjarakan. Dalam kuliah contoh. Sebelum Covid pun memang duduk jauh dah, bukan kata 1 meter, 5 meter dah ketemu. Memang jauh dah. Terus ada bimbang lah Covid ni. Bukan kata, ustaz kata Covid tak bimbang, Covid tak ada masalah. Bukan, memang jauh. Ustaz mengajar satu tempat lagi lah, ujung tiang lagi. Ujung tiang. Suara ustaz ni kuat ni. Mengajar. Celik sikit, Allah salli ala Sayyidina Muhammad, jenera tidur. Tu kata, tak usah bimbang lah Covid dengan jemaah masjid ni. Memang dulu, kini, selamanya memang macam tu. Nak ibaratkan kepada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hari ni tak ada jalan dah. Ni Dr. Hisham kata bulan 3, tak silap ustaz, keluar metro, anggaran 1 hari, ramalan. Kata Dr. Hisham, 10,000 kes baru saja sehari. Wallahu alam lah. Ramalan dia pun manusia. Lagi meningkat. Kalau kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, habis rosak kita. Nampak? Sebab tu dia kata dekat sini, betapa suka dengan kemegahan dunia yang binasa, yang menyebabkan hilang kemegahan akhirat. Dan adapun amal, maka mengerjakan engkau barang yang harus menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia. Hadirin penonton yang dirahmati oleh Allah, buat salat, sedekah, infak, wakaf, jangan fikir untuk mendapat pandangan sisi manusia. Jangan. Allah Ta'ala nak angkat lah. Contoh sekarang public figure kita siapa? Ibit Liu. Ustaz Ibit Liu. Pantang dengan viral. Sana pergi, sini pergi. Sabah pergi, baru ni pergi Tumpat pula, baru ni pergi mana? Allahumma salli ala sayyidina. Orang yang viralkan. Viral tu apa? Untuk sama-sama tingkatkan kita punya untuk bersedekah. Lain cerita. Ni kita bagi tahu, ni saya ni tadi memang suka bersedekah. Dan ditambah pula dia riak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Riak orang lain tak boleh hukum, dia sendiri saja boleh hukum. Kita kata, Allah ustaz, tu Ustaz Ibn Liu tu riak. Ataupun ada satu mesej datang, saya tengok dekat FB. Ustaz Ibn Liu ni suka buka aib orang lah. Kita kata, aib mana pula? Tu, orang-orang susah tu. Pergi pamerkan wajah dia. Patutnya jangan pamerkan wajah dia, aib dia. Lepas tu ada hamba Allah lah, netizen lain balas. Habis tu bersamamu TV3 tu hari-hari aibkan orang tu. Sebab TV3 bersamamu tu memang tunjuk muka. Saya orang susah, suami saya stroke pula, bla bla bla. Bukan mengaibkan orang, itu dinamakan yu'minuna billahi wa bil yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Habis. Seperti barang yang diceritakannya, bahawasanya seorang raja menziarahi akan seorang yang sangat zuhud. Raja pembesar diziarah orang yang kita katakan sangat-sangat zuhud. Apa zuhud? Bukan pakai compang-camping, bukan pakai buruk-buruk, bukan. Zuhud dia tak bawa masuk dunia dalam hati. Itu zuhud.
Okey, dia ada kaya, token, milenial, ladang gula, ladang tebu, ladang apa benda, semua dia ada lah. Nah, tapi cukup dia hanya letakkan di tapak tangan dia saja, maka itu orang dinamakan zuhud. Nah, jangan kata Allah zuhudnya awak ni. Kenapa? Datang baju compang camping. Nah, datang baju berjahit Allah Tuan Haji, zuhudnya. Nah, tambah pula Allah Haji, Tuan Haji, waraknya Haji. Lama dah pakai baju ni. Nah, tu bukan warak, tu warak walqaq nama dia. Nah, nah, zuhud bukan kita kata kena lemah. Orang tindas kita tak. Nah, zuhud dia tak bawa masuk dunia ke dalam hati. Maka tatkala mengetahui orang zuhud akan kedatangan raja, maka menyuruh ia dengan menghidangkan makanan. Hidang makanan. Maka memakan ia dengan bersangatan loba dan membesarkan ia akan suapnya supaya hilang zuhudnya dari dalam hati raja itu. Maka tatkala melihat akan yang demikian oleh raja itu, maka berpaling ia, maka berkata orang yang zahid itu, Alhamdulillahilladzi sarafaka anni. Segala puji bagi Allah yang memalingkan ia akan dikau daripada aku. Maksudnya apa? Dia tak nak bagi orang, dia tak nak bagi orang kenal dia yang menyatakan dia. Nah, sikit-sikit ceramah makan, sikit-sikit ceramah makan. Nah, kan? Bukan kata sikit makan. Nah, sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Nah, nak cerita rezeki kita Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Kerana apa? Kerana kita cuba buangkan sifat riak kita. Kita cuba buangkan sifat-sifat mazmumah kita. Kerana apa? Solat kita yang menjaga kita seharian. Nah, anak-anak kita hari ni pesan tak jaga solat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Nah, anak perempuan kita tanya tak subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Abah, period dah berapa lama? Kalau 16 hari, 17 hari itu bukan period. Itu dia panggil darah pasal. Nah, darah kotor. Paling lama period datang 15 hari, 15 malam, 360 jam. Maka lebih daripada 15 hari. Abah, hari ni hari ke-16 dah, bah. Saya datang period, bah. Wajib kena masuk dalam tandas mandi wajib. Kalau keluar darah juga, kena sempal pakai kapas dekat farash dia. Nah, kalau bahasa kita ini pakai kotex, pakai pad untuk sempalkan di farah. Tidak ada istilah 16 hari period. Paling lama 15 hari 15 malam. Kita pun tak tahu. Nah, 20 hari period dah. Mana ada 20 hari period? Paling lama 15 hari 15 malam. Sebab tu khulasah kita pada malam yang mulia ini nak menandakan kepada kita supaya kita melazimkan solat berjemaah. Yang mana tak boleh berjemaah, solatlah berjemaah di rumah. Nah, janganlah kita ambil mudah. Yang mana sesetengah tempat, sesetengah kawasan boleh solat berjemaah di masjid, dengar laungan azan di surau, hadirlah, mudah-mudahan ia memberikan kita punya kekuatan untuk sudahkan kita mati dalam husnul khatimah. Kita bimbang. Nah, sekarang suasana macam-macam. Nah, mak kandung bunuh anak kandung pun ada. Berlaku di Melaka, Kerubung. Nah, mak angkat jaga berapa tahun? 8 tahun, 9 tahun. Ni viral baru di awal Februari itu lagi viral. Satu Malaysia. Nah, si mak angkat orang panggil Umi. Nah, dalam Facebook, dalam keluar habis TV3, TV1, Astro. Nah, utusan Metro, Cosmo, FB, Instagram, Twitter, habis viral. Jaga anak daripada kecil. Nah, mak tak mampu, serahlah.
Nah, si mak angkat pun terima. Yalah, orang dulu-dulu kan. Nah, tak ada black and white. Tak ada daripada surat JKM tu, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Hari ni boleh tak nak jaga anak orang? Boleh. Tapi disarankan untuk kita pergi JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat atau badan yang berautoriti, buat black and white. Nah, kalau kata mak kandung dia datang besok, atas beberapa satu tempoh yang lama, tiba-tiba dia nak ambil. Tak boleh. Naik mahkamah pun dia kalah. Tapi sekarang ni tak ada. Umi tak buat macam tu. Mak kandung dia datang bulan 10 baru ni, 2020. Nah, Umi, saya nak anak saya balik. 8 tahun, 9 tahun dah Umi jaga. Sekarang bawa datang balik anak saya. Serahlah. Nak buat macam mana ibu kandung? Lain ustaz tu. Lain kampung tu, lain kampung. Ustaz kat surau kampung lah. Apa dia buat live? Kena sendiri. Kau tak tanya dia, mesej dia. So, ustaz dah live ke apa? Yang emas tu kan. Next.